Mari kita bincangkan lebih lanjut. Kini bersama kita ialah Laura Wells, seorang wartawan bebas yang menyertai kita dari Turki. Laura, sangat gembira anda bersama kami di i24 News English. Presiden Trump memberitahu sekutu NATO bahawa mereka perlu mengambil lebih banyak tanggungjawab terhadap keselamatan mereka sendiri. Bagaimana Turki menggunakan mesej itu untuk berhujah bahawa ia patut dilihat sebagai salah satu kuasa ketencaan utama dalam pakatan tersebut? Sebenarnya, Turki adalah tentera kedua terbesar dalam NATO. Jadi, memang ada kelebihan itu. Dan Trump sememangnya mengiktiraf fakta ini. Seperti yang Anda katakan, mereka memang membeli sistem pertahanan peluru berpandu S-400 dari Rusia. Itu selepas mereka cuba membeli sistem Patriot dari Amerika Syarikat. Tetapi mereka berunding dengan sangat tegas untuk mendapatkan teknologi tersebut. Sebenarnya, keseluruhan sistem itu di bawah kawalan mereka di Turki. Raytheon tidak bersetuju, dan itu adalah salah satu perkara yang menjadi penghalang. Jadi, seperti biasa, Erdogan, beliau menggunakan kuasa-kuasa yang berbeza untuk saling bersaing. Dan beliau berkata, "Baiklah, jika Anda tidak membenarkan saya membeli sistem Patriot ini, saya akan memilih S-400 Rusia yang setara." Dan itulah yang beliau lakukan. Pada ketika itu, Amerika Syarikat mengenakan sekatan CAATSA. Itu adalah satu tindakan Kongres yang mengenakan sekatan ke atas mana-mana negara yang membeli produk tertentu, seperti pertahanan dari Rusia. Sekarang, terdapat negara-negara yang mendapat pengecualian untuk perkara ini, terutamanya dua negara, yaitu India, dan itu adalah satu tindakan Kongres untuk mendapatkan pengecualian tersebut oleh Wakil Ro Khanna, tetapi ia telah diundi oleh Kongres. Satu lagi negara yang juga mendapat pengecualian ialah Greece, kerana Cyprus sebelum ini memiliki sistem peluru berpandu S-300 yang lebih awal. Amerika Syarikat berkata bahawa mereka perlu memberikannya kepada Greece selepas Turki mengadu tentang kemungkinan Cyprus menggunakannya terhadap Turki. Itulah kompromi Amerika Syarikat. Sekarang, Greece akan membeli F-35. Jadi Turki berhujah bahawa mereka juga berada dalam NATO dan mereka sepatutnya mendapat perjanjian yang sama seperti negara-negara seperti Greece yang merupakan ahli NATO dan India yang bukan ahli. Baiklah Laura, Erdogan juga berkata bahawa Turki berada di landasan untuk mencapai sasaran perbelanjaan pertahanan NATO sebanyak 5% menjelang tahun 2030. Dan beliau akan menambah lagi dolar 24 bilion ke dalam projek pertahanan udara Kubah Keluli. Mengapa Ankara begitu menekankan Kubah Keluli sekarang? Ancaman apa yang Turki sedang bersiap sedia untuk menghadapi? Saya rasa ia bukanlah kerana ancaman yang bakal berlaku dalam masa terdekat. Walaupun, seperti yang anda tahu, Israel dan Turki saling bertikam lidah dan mengatakan bahawa masing-masing merupakan ancaman. Namun, adalah sangat luar biasa jika ia benar-benar membawa kepada peperangan secara terbuka. Apa yang saya rasa Turki mahu lakukan ialah membina angkatan tentera yang lebih besar dan kuat sebagai satu bentuk pencegahan. Tetapi lebih daripada itu, Erdogan benar-benar telah banyak melabur dalam penyelidikan serta modal untuk industri pertahanan. Baru-baru ini, di sidang kemuncak NATO ini, Turki dan UK telah menandatangani perjanjian pertahanan bernilai dolar 50 bilion dolar. Jadi ini adalah salah satu industri terbesar di Turki sekarang, dan ia sedang berkembang dengan pesat. Turki sekarang adalah pengekspor pertahanan ke-11 terbesar di dunia, dan Erdogan telah berkata beliau mahu berada dalam 10 teratas. Baik. Sudah pun apabila anda bercakap tentang peningkatan sistem pertahanan yang mungkin menuju ke Turki, Israel, Greece dan Cyprus, mereka semua berhati-hati dengan Turki yang lebih kuat dan mereka cuba menyuarakan beberapa kebimbangan. Jika Ankara mendapat pelepasan sekatan, jet yang lebih canggih F-35 perisai pertahanan peluru berpandu yang lebih kuat dengan Kubah Keluli, bagaimana itu akan mengubah keseimbangan kuasa di Mediterranean Timur dan juga di seluruh Timur Tengah secara keseluruhan? Sukar untuk dikatakan kerana terdapat 19 negara yang memiliki jet pejuang supersonik F-35. Turki secara umum, di bawah Erdogan dan presiden-presiden lain, sangat berhati-hati terhadap peperangan sejak kalah dalam Perang Dunia Pertama. Mereka tidak terlibat dalam Perang Dunia Kedua, jika Anda ingat. Dan itu adalah etos yang dikongsi oleh kebanyakan penduduk. Mana-mana kerajaan atau pemimpin yang akan membawa Turki ke dalam peperangan secara langsung, sudah tentu ada penglibatan tidak langsung seperti yang kita lihat dalam Perang Saudara Syria dan dengan orang Kurdi akan menjadi sangat tidak populer.
Jadi saya tidak pasti ia benar-benar tentang keseimbangan kuasa. Walaupun Erdogan terutamanya memang mahu memastikan bahwa Cyprus bukan ancaman atau mana-mana negara lain seperti Israel bukan ancaman. Sekali lagi, saya percaya ini lebih kepada tujuan pencegahan daripada apa-apa yang lain. Laura Wells, gembira anda dapat bersama kami. Terima kasih kerana menyertai kami dari Turki. Saya hargainya. Terima kasih.